Sebelum kita ke berita-berita dari seluruh negeri dalam negara, kita ke studio mini RTM Melaka bersama Nur Amalina Abdul Halim bagi mendapatkan perkembangan semasa pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri PRU Dun Melaka. Silakan Amalina. Baik, terima kasih Nurul. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sebanyak 7,601 kertas undi pos dikeluarkan Suruhanjaya Pilihan Raya SPR bagi PRU Dun Melaka. Pengeluaran kertas undi dilakukan semalam oleh petugas pilihan raya di semua 28 kawasan Dun. Setiausaha SPR, Dato' A. Kemaruddin Ishak melalui kenyataan media memaklumkan pengeluaran kertas undi pos adalah untuk individu yang dibenarkan mengundi secara pos tertakluk bawah Peraturan 3 Peraturan-Peraturan Pilihan Raya Pengundian Pos 2003. Daripada jumlah tersebut, 6,871 adalah kategori borang 1A iaitu petugas pilihan raya, ahli atau pegawai SPR, polis, tentera dan petugas media. Manakala 511 kertas undi pos bagi kategori 1B, warga negara Malaysia yang berada di luar negara. Selain itu, 113 kertas undi pos daripada kategori borang 1C melibatkan 9 agensi dalam sektor keselamatan dan kesihatan serta 106 kertas undi pos bagi pengundi tidak hadir PTH luar negara. Kertas undi yang lengkap ditanda perlu dikembalikan kepada pegawai pengurus DUN kawasan yang berkenaan sebelum jam 5 petang pada 20 November nanti. Pengundi turut dinasihat untuk menjaga kerahsiaan undi masing-masing dengan tidak memuat naik gambar atau rakaman kertas undi pos di media sosial. Barisan Nasional BN melancarkan manifestonya dengan 5 teras utama dan 103 inisiatif. Fokusnya memastikan kestabilan politik matang menerusi penyediaan peruntukan kepada semua 28 adun termasuk adun pembangkang. Timbalan Pengerusi BN, Datuk Seri Muhammad Hassan berkata, BN turut menetapkan janji untuk merealisasikan lonjakan ekonomi baharu di Melaka selain mewujudkan 10,000 peluang pekerjaan setiap tahun. Juga berhasrat memperkasa tadbir urus yang bersih selain mewujudkan DUN belia bagi menyokong penglibatan belia dalam menyalurkan idea terhadap tadbir urus kerajaan. Turut terkandung agenda khusus melibatkan pendidikan kanak-kanak, sokongan sosial komuniti orang kurang upaya OKU, orang asli serta warga emas. Teras terakhir, pembangunan mapan dengan fokus kepada projek mengatasi banjir serta mempromosi pelancongan. Saya yakin episod lalu membuka mata kepada kita semua bahawa ketidakstabilan yang berlaku adalah bukan disebabkan rakyat. Sebaliknya, pengkhianatan seumpamanya terjadi dek kerana tindakan pihak yang tidak bertanggungjawab yang meletakkan kepentingan rakyat di belakangnya. Beliau berucap melancarkan manifesto BN secara dalam talian. Tidak faham SOP bukan alasan untuk melanggar kesalahan serta menidakkan undang-undang sepanjang tempoh kempen. Ketua Polis Melaka, Dato' Abdul Majid Muhammad Ali memberi peringatan itu dalam taklimat penyelarasan SOP MKN, SPR dan permit kepada wakil-wakil calon dan parti politik di Ibu Pejabat Polis IPK Melaka, Bukit Beruang. Tegas beliau, semua SOP dan peraturan yang ditetapkan oleh MKN, Kementerian Kesihatan KKM dan SPR bagi mengelakkan PRU ini menjadi pencetus gelombang keempat pandemik COVID-19. So di bawah peruntukan undang-undang, dia mengatakan inherent of the law is not the excuse. Mana dia kalau kita mengatakan kita tak faham SOP, kita tak faham peraturan, kita tak faham undang-undang, kita melakukan satu kesalahan. Itu bukan satu alasan proses undang-undang itu tidak boleh berjalan. Itu yang salah satu tujuan yang kita nak terangkan kepada wakil-wakil calon dan wakil-wakil parti itulah. Mana dia kita nak beri penerangan sejelas-jelasnya pada dia supaya dia tahu tentang peruntukan undang-undang tersebut dan SOP yang dikeluarkan.
Dato' Abdul Majid berpuas hati perjumpaan bersama wakil-wakil calon dan parti politik berjaya menyelesaikan beberapa kekeliruan berkaitan SOP PRU Dun Melaka. Dalam perkembangan lain, sebanyak 23 laporan polis diterima setakat semalam berkaitan kesalahan pelanggaran SOP mengikut Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 atau Akta 342 ketika berkempen. PRU Dun Melaka berlangsung tanpa kempen fizikal ataupun perhimpunan melibatkan calon-calon yang bertanding. Pendekatan yang digunakan mereka bagi mendekati pengundi pastinya menerusi media sosial sebagai medium utama. Wartawan Anas Maknor meninjau sejauh mana pengundi menerima cara baharu itu. Pilihan Raya Umum Dun Melaka berlangsung tanpa kempen seperti dahulu yang mungkin membataskan usaha para calon meraih sokongan pengundi. Platform media sosial mungkin bakal menjadi penentu kejayaan seseorang calon itu meraih kemenangan di kerusi yang dipertandingkan. Namun sejauh mana rakyat atau pengundi ini dapat membiasakan diri dengan kempen secara alamaya bagi mengenali calon-calon mereka. Kita dapatkan reaksi pengundi mengenai budaya baharu kempen PRU Dun Melaka. Dia tengok. Okey, nampaknya baiklah. Bagus dia punya ni lah. Kuasa dia lah. Boleh terima. Nombor baru. Okey, tahu. Tak ada. Ada tengok. Saya banyak menggunakan media sosial. Jadi saya akan tengok pada media sosial juga. Dan saya akan buat kajian sikitlah tentang calon-calon tu. Yang mana yang patut kita undi lah. Dari Facebook. Ya, Facebook. Ya, ada. Biasa Facebook saja, pakai Facebook saja. Calon lama pun okey, tapi lebih tahu dia orang punya perbuatan semua. Facebook semua ada tengoklah. Tengah TV malam pukul 8 dia TV kita pun ada tengok juga. Jadi jarang buka ni Facebook dan media sosial semua lah. Jadi saya prefer, saya lagi suka ikut cara dulu. Jauhan saya juga mendapati kebanyakan pengundi, khususnya mereka yang berusia 30 tahun ke atas, lebih menggemari kempen cara lama secara bersemuka. Namun, ada juga yang menerima konsep baharu ini sesuai dengan situasi semasa. Antara medium yang kerap dilayari adalah Facebook, calon atau parti. Mereka juga mengharapkan calon yang dipilih nanti bukan sahaja hebat dengan janji-janji di media sosial, tetapi mampu menterjemahkan dengan gerak kerja di kawasan diwakili. Harapan kita sebagai penduduk sini, kalau boleh dia datang berjumpa rakyat lah. Jadi kerap turun padang, masuk kedai-kedai kopi ke contoh. Jadi kita dapat berbincang lah apa yang patut, apa perubahan yang perlu dilakukan dan dengar rintihan-rintihan orang bawah-bawah ni lah. Banyak kedai kopi ni orang biasa-biasa je. Kita kalau siapa yang calon menang, kita mintalah dia tolongkan NGO ke kampung-kampung dia orang ada susah-susah dia orang, panggil dia orang pergi tolonglah. Kalau jadi wakil, saya rasa saya ada meminta sedikit bantuan untuk kaum orang India lah. Jadi mungkin saya boleh cadangkan sikit orang India tu yang miskin-miskin tu bantu dalam rumah mereka lah. Dan juga mungkin ada yang perlukan bantuan pelajaran semua itu minta calon itu bagilah harapan saya lah. Biar apapun platform digunakan calon bagi meraih sokongan pengundi, yang penting tanggungjawab anda sebagai pemilih semasa hari mengundi nanti. Jangan lupa. Bagi memastikan tiada pertambahan kes COVID-19 di Melaka, pengunjung yang tidak cukup tempoh matang atau tidak lengkap vaksin tidak dibenar mengadakan sebarang aktiviti pelancongan. Arahan itu termasuk penginapan di hotel, jelas Presiden Persatuan Pelancongan Melaka MTA Madalina Kuah. Penetapan syarat itu mengikut saranan Kementerian Kesihatan dan Majlis Keselamatan Negara. I think member Persatuan Pelancongan Melaka, we are very strict. Kalau you tak ada 2 dos, kita tak bagi you masuk. Macam hari tu kat sungai pun ada family dari Penang, dia tak cukup dos. Kita minta maaf yang you tak boleh datang. Kita minta maaf yang you tak boleh naik bot. Sebab you akan menyusahkan orang lain. Jangan menyusahkan orang lain. Jadi
we are sorry. Jadi you lengkapkan those two and make sure dah 14 days baru you mengembara datang ke Melaka. Aspek pematuhan SOP dan oleh calon-calon dan petugas parti politik sepanjang kempen PRU Dun Melaka masih pada tahap yang mendukacitakan. Ini kerana masih terdapat banyak pihak yang mengambil kesempatan atas kelompongan SOP sedia ada demi kepentingan mereka. Untuk butiran lanjut mengenai perkara ini, kita bersama wartawan Muhammad Ashraf Ishak yang mendapatkan respon Pengarah Kesihatan Melaka, Dr. Rusdi Abdul Rahman. Ashraf, teruskan. Ya, Amalina, seperti yang semua sedia maklum, pelaksanaan PRU Dun Melaka dilaksanakan dalam suasana norma baru ketika kita masih lagi berhadapan dengan penularan COVID-19 khususnya varian Delta. Dan situasi ini membuatkan pihak SPR dan KKM telah pun membuat beberapa ketepatan yang wajib diikuti semua pihak bagi memastikan kelancaran proses pilihan raya. Antaranya termasuk larangan aktiviti berkempen secara bersemuka dan penganjuran perhimpunan dan majlis sosial berkaitan pilihan raya. Namun masih terdapat banyak pihak yang melanggar SOP dan ketetapan yang telah diputuskan ini. Dan untuk kita mengetahui dengan lebih lanjut mengenai perkara ini, bersama-sama saya ketika ini adalah Pengarah Jabatan Kesihatan Negeri Melaka, Dr. Rusdi Abdul Rahman. Baik, terima kasih Doktor kerana sudi bersama kami. Mungkin pertamanya, bagaimana Doktor boleh kongsikan bagaimana tahap mematuhi SOP petugas parti politik dan calon-calon yang bertanding pada pilihan raya kali ini? Okey, terima kasih. Buat masa ini ingin saya maklumkan di sini, kami masih berdukacita kerana masih banyak lagi pihak yang melanggar SOP yang ditetapkan oleh KKM dan SPR. Saya mohonlah supaya semua sekali patuh kepada SOP yang ada. Mungkin dari segi kadar kebolehjangkitan COVID-19 ni, kita seperti sedia maklum penganjuran pelaksanaan PRU Dun Sabah sebelum ni menyebabkan peningkatan kes. Namun bagaimanakah untuk situasinya di Melaka ni? Adakah setakat daripada proses penamaan dan tempoh berkempen ni adakah berlaku peningkatan ataupun bagaimana? Kadar kebolehjangkitan bagi negeri Melaka masih pada peringkat 1, tidak pernah turun daripada di bawah 0.9. Oleh sebab itu, bila-bila masa boleh meningkat jika kita tidak patuh kepada SOP. Walau macam mana pun, alhamdulillah buat masa ini tak ada nampak peningkatan yang mendadak buat masa ini, tapi kita kena berjaga-jagalah. Mungkin dari segi usaha untuk mendidik dan memastikan semua pihak patuh kepada SOP, mungkin apa yang dilaksanakan pihak Jabatan Kesihatan sendiri bagi memastikan semua pihak terutama petugas parti politik dan calon-calon yang bertanding terus patuh kepada SOP yang ditetapkan? Ya, kita telah pun mengedarkan SOP yang berkaitan kepada semua pihak, kepada parti-parti, dan juga kita pagi tadi telah pun membuat talimat kepada semua wakil-wakil parti siap dengan dialog bagi memahamkan kepada mereka tentang SOP yang kita tetapkan. Oleh sebab itu, saya rasa tidak ada alasan untuk kita tidak patuh kepada SOP dan tidak ada alasan untuk kita kata kita tidak tahu SOP yang ada. Dan saya mohonlah kepada semua pihak demi kesejahteraan semua supaya kita patuh kepada SOP dan kita jangan jadikan Melaka sebagai pencetus kepada gelombang yang keempat ini. Okey, seterusnya mungkin menjelang pada hari pengundian nanti, pihak SPR sebelum pun ada memaklumkan pembukaan kemah khas untuk mereka pengundi yang bergejala. Mungkin doktor boleh kongsikan sedikit bagaimana proses itu berlaku dan berapa penibatan pihak petugas Jabatan Kesihatan sendiri. Ya, ini pun salah satu daripada langkah kita untuk memastikan bahawa tidak berlaku jangkitan di kalangan pengundi. So mereka-mereka yang bergejala, apa jua gejala lah, tidak semestinya demam sahaja, akan dibawa ke khemah bergejala. Di khemah itu kami akan pastikan mereka membuang undi dengan cara SOP yang betul dan insya-Allah akan mengekang whatever kemungkinan jangkitan yang mungkin boleh berlaku. Mungkin terakhir pesanan doktor kepada semua petugas parti politik, calon-calon dan pengundi untuk terus patuh SOP agar memastikan kelancaran pilihan raya kita pada kali ini. Ya, saya mohonlah bukan sekadar kepada parti-parti politik, petugas-petugas politik, juga pengundi-pengundi yang sedang giat dengan aktiviti masing-masing sekarang ini, mohon supaya jangan terlalu teruja dengan apa yang berlaku.
sebab kita mesti ingat bahawa ini adalah keadaan yang norma baru yang mana kita kena patuh sebab tanpa kita patuh kepada SOP yang ada, tanpa kita kekalkan dengan penjarakan dengan pakai mask, dengan PPE dan sebagainya, ada kemungkinan bahawa jangkitan daripada luar akan berlaku di Melaka dan akan mencetuskan fenomena yang kita tidak ingini. Jadi sama-samalah kita patuh kepada SOP. Okey, baik, terima kasih doktor kerana sudi bersama kami pada Berita Wilayah ini. Dan setakat itu saja perkembangan terkini yang dapat saya kongsikan. Kita kembali semula bersama Nur Amalina di studio mini RTM Melaka, Jalan Taman Sari. Silakan. Terima kasih Ashraf. Laporan itu mengakhiri lintas langsung dari studio mini RTM Melaka petang ini. Terus bersama kami dalam berita perdana untuk lebih banyak laporan PRU Dun Melaka. Kembali ke Angkasa Puri bersama Nurul.